Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Okey, jadi hari ini cikgu akan ajar kamu bab 12, sukatan kecenderungan memusat, di mana dalam bab ni ada satu sahaja subtopik 12.1 iaitu sukatan kecenderungan memusat. Statistik ialah satu bidang matematik yang menggunakan data. Hal ini demikian kerana statistik melibatkan pengumpulan, penyusunan, penguraian dan penganalisisan data serta membuat kesimpulan daripada hasil analisis data. Salah satu contoh penerapan ilmu statistik ialah pasaran saham. Dalam pasaran saham, statistik diaplikasikan dalam pelbagai cara dengan perwakilan data. Dengan cara ini, mereka dapat mengkaji pelbagai informasi dan membuat pelbagai inference daripada set data keuntungan, perkembangan ekonomi, perniagaan, inflasi, keuangan negara dan lain-lain lagi. Jadi kita tengok kepada subtopik 12.1, sukatan kecenderungan memusat. Sukatan kecenderungan memusat ialah satu sukatan yang dapat menunjukkan kedudukan sesuatu kumpulan data dan memperihalkan maklumat keseluruhan data itu dengan satu nilai sahaja. Sebagai contoh, pencapaian Muhammad Azizul Hasni Awang atau dikenali sebagai Pocket Rocketman, iaitu pelumba basikal trek profesional Malaysia, di mana kejayaan yang terkini diraih beliau adalah dalam acara Kirin, kejohanan trek berbasikal dunia pada tahun 2017 di Hong Kong sebagai juara. Melalui pencapaian cemerlannya itu, bolehkah kita meramalkan bahawa beliau akan memperbaiki atau mengekalkan rekod pencapaiannya dalam Sukan Olimpik akan datang? Tindakan ini boleh dibuat berdasarkan data-data pencapaian Muhammad Azizul Hasni melalui justifikasi tertentu. Daripada justifikasi ini, analisis dan tafsiran boleh dilakukan. Proses ini sesuai menggunakan sukatan kecenderungan memusat, di mana dalam bab ini kamu akan belajar iaitu tentang mean, median dan mode bagi suatu data. Okay, kita tengok kepada subtopik 12.1.1. Tolong buka buku teks matematik kamu, muka surat 247. Okey, kita tengok mode. Apa maksud mode? Okey, kita tengok di sini ya. Mode bagi suatu set data ialah nilai yang paling tinggi kekerapannya. Suatu nilai yang paling kerap berulang ataupun paling tinggi kekerapannya. Kadang-kadang terdapat dua mode dalam suatu set data apabila kekerapan tertingginya adalah sama. Set data dikatakan tiada mode apabila nilai kekerapan satu set data adalah sama. Okey, contoh satu. Nyatakan mode bagi setiap data berikut. A, kita ada data 4, 5, 2, 3, 4, 4, 5. Jadi penyelesaian dia, kalau kamu perhatikan, data 4 berulang sebanyak 3 kali. Okey, berulang sebanyak 3 kali. Okey. Jadi tengok data 4 dia ada 1, 2, 3. Berulang 3 kali. Data 5, 2, 3 dan 5. Data 5 ni, data 5 berulang cuma 2 kali. Jadi data yang paling tinggi berulang adalah data 4. Jadi kita boleh katakan data 4 mempunyai kekerapan tertinggi, iaitu 3. Jadi mode adalah 4. Okey, untuk B, kita ada data M, N, L, M, L, P, L, L, P. Jadi nak cari mode, kena tengok data mana yang paling tinggi kekerapannya ataupun yang paling kerap berulang. Jadi perhatikan huruf mana yang paling kerap berulang. Kena kira lah satu persatu. Huruf L ada 1, 2, 3, 4. Kalau huruf lain tidak ada yang kerap berulang seperti huruf L. Jadi huruf L mempunyai kekerapan tertinggi iaitu 4. Jadi jawapan dia mode adalah L. Untuk C, kita ada data kopi, teh, kopi, susu, teh. Jadi di sini data yang paling tinggi berulang adalah, kita kira satu-satu. Kopi ada 1, 2, 3. Kopi ada 3 pengulangan. Kalau teh ada 1, 2, 3. Dan teh ada 3 juga, tapi susu sekali saja. Jadi kopi dan teh mempunyai
kekerapan data yang sama, iaitu sebanyak 3. Kekerapan dia berulang sebanyak 3 kali. Jadi kita boleh katakan kopi dan teh mempunyai kekerapan data tertinggi, iaitu 3. Jadi mode adalah kopi dan teh. Okey. Kemudian bagi data 2, 4, 6, 8, 10, kalau kamu tengok kat sini semua datanya cuma berulang sekali saja. Jadi tiada nombor yang berulang, maksudnya tiada mode. Jawapan dia tiada mode. Okey, itu penyelesaian untuk contoh 1. Okey, seterusnya kita tengok kepada median. Median, bagaimana pula nak cari median? Okey. Definisi bagi median ialah bagi set data dengan bilangan data yang ganjil. Okey, median bagi set data dengan bilangan data yang ganjil ialah nilai yang berada di tengah-tengah. Manakala median bagi set data dengan bilangan data yang genap ialah nilai purata bagi dua nombor di tengah-tengah data yang telah disusun mengikut tertib menaik atau menurun. Okey. Jadi kat sinilah macam mana nak cari median. Nak cari median, yang pertama sekali kena data itu disusun sama ada mengikut tertib menaik atau menurun. Salah satu. Nak susun menaik daripada kecil ke besar boleh, ataupun daripada besar ke kecil. Kemudian kena kira bilangan data. Adakah bilangan data tu nombor genap atau nombor ganjil? Kalau bilangan data tu nombor genap, nak cari median adalah purata dua nilai data yang berada di tengah-tengah. Purata ni macam mana nak cari? Kita tambahkan dua data tersebut dan bahagi dengan 2. Dapatlah purata dia. Kalau bilangan data tersebut adalah nombor ganjil, jadi median dia adalah nilai data yang berada di tengah-tengah. Okey, alright. Kita tengok contoh soalan. Okey, contoh 2. Okey, data di bawah ialah wang saku bagi 5 orang murid ke sekolah setiap hari. Tentukan median. Okey. Tentukan median. Jadi nak tentukan median, kita kena susun dulu data ni mengikut susunan sama ada menaik atau tertib menurun. Kat sini dalam buku teks dia susun mengikut tertib menaik. Jadi 3, 5, 5, 7, 8. Kalau tertib menaik, kemudian kira bilangan data sama ada nombor genap atau ganjil. Bilangan data ada 5. 5 adalah nombor ganjil. Kalau ganjil, maksudnya median adalah nombor yang berada dekat tengah-tengah. Okey, cari nombor berada dekat tengah. Kita potong 1, 2 belah kiri, belah kanan pun potong 1, 2. Jadi nombor 5 adalah median. Jadi median adalah 5. Okey, tengok contoh 3. Okey, data di bawah menunjukkan jumlah bilangan gol pasukan Seladan dalam 10 permainan. Tentukan median. Okey, jadi untuk cari median, okey, kena susun dulu data ini mengikut susunan sama ada menaik atau menurun. Dalam buku teks dia susun mengikut susunan menaik, iaitu 1, 1, 1, 1, 2, 4, 4, 4, 5, 5. Kemudian kira bilangan data. Data ada 10 nombor genap. Jadi bila 10 nombor genap, median adalah purata bagi dua data yang berada di tengah-tengah. Cari dua data yang berada kat tengah. Macam mana nak cari? Potong dulu. Data di sebelah kiri sebanyak 3. 1, 2, 3. Belah kanan pun potong 3. 1, 2, 3. Ada lagi. Potong belah kiri data sebanyak 1. Belah kanan pun potong 1. Ada dua data berada kat tengah-tengah. 2 dan 4. Jadi 2 tambah 4. Kita cari purata dia. Bahagi dengan bilangan data. Kita bahagi dengan bilangan data. Bagi dengan bilangan data. Okey, sekejap cikgu cari balik. Okey. Bahagi dengan bilangan data, iaitu 2 tambah 4 bahagi 2 sama dengan 6. 6 bahagi 2 sama dengan 3. Jadi median dia adalah 3. Okey. Itu cara nak selesaikan contoh 3. Okey, kemudian contoh 4. Tengok soalan dia, tentukan median bagi setiap set data berikut. Okey, A, kita ada data 4, 7, 2, 3, 4, 9, 6, 2, 1. Jadi macam mana nak cari median? Kena susun dulu data mengikut tertib menaik atau menurun. Kat dalam buku teks ni dia guna tertib menaik. Guna tertib menaik lah, susun balik. Jadi bila disusun, dia akan dapat data 1, 2, 2, 3,
4, 4, 6, 7, 9. Okey, kemudian kira bilangan data ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 nombor ganjil. Jadi median dia adalah data yang berada dekat tengah-tengah. Jadi kita potonglah dulu, cari data yang berada dekat tengah-tengah. Dekat kiri kita potong 3 dulu. 1, 2, 3. Kanan pun potong 3. 1, 2, 3. Okey, belah kiri potong 1, kanan potong 1. Jadi dapat data yang berada dekat tengah adalah 4. Jadi jawapan dia adalah 4. Okey, alright. Tengok pula yang B. B pun sama, dia berikan data 28, 27, 21, 23, 24, 21, 25, 24. Mula-mula kena susun data mengikut tertib menaik. Jadi kita dapat 21, 21, 23, 24, 24, 25, 27, 28. Kemudian kira bilangan data, adakah bilangan data tu nombor ganjil atau genap? 2, 4, 6, 8. Dia nombor genap 8. Maksudnya median dia adalah purata bagi dua data yang berada dekat tengah-tengah. Kita cari dua data yang berada dekat tengah-tengah tu. Okey, kita potong 21, data belah kiri potong 3, data sebelah kanan pun potong 3. Ada dua data yang berada dekat tengah-tengah, iaitu 24 dan 24. Jadi purata bagi dua data dekat tengah-tengah sama dengan 24 tambah 24 bahagi 2 sama dengan 24. Itu jawapan untuk contoh 4. Okey, kita tengok pula. Seterusnya, bagaimana untuk menentukan medium bagi bilangan data yang genap atau ganjil dalam jadual kekerapan dan perwakilan data. Okey. Okey, nak cari median. Okey. Kita tengok dulu jumlah kekerapan. Kalau nombor genap jumlah kekerapan dia, nak cari purata data, nak cari medium sama dengan formula dia, purata data pada kedudukan ke dalam kurungan N bahagi 2. N adalah jumlah kekerapan. N bahagi 2 dan N bahagi 2 tambah 1. Kemudian kalau jumlah kekerapan tu nombor ganjil, formula nak cari median adalah data yang berada pada kedudukan ke dalam kurungan N tambah 1 bahagi 2. Di mana N kecil itu adalah jumlah kekerapan. Okey, kita tengok bagaimana contoh, macam mana nak buat. Contoh 5 ni. Okey. Nombor 1, jadual menunjukkan masa yang diambil oleh sebelah kumpulan murid untuk membina model roket dalam satu aktiviti sains. Okey. Alright. Tentukan medium bagi jadual kekerapan ini. Mula-mula kena kira dulu jumlah kekerapan. Kita tambahkan kekerapan 1 tambah 6 tambah 3 tambah 1 sama dengan 11. Jadi kekerapan dia adalah nombor ganjil. Jadi kalau ganjil, formula dia adalah data yang berada pada kedudukan ke ini nombor ganjil, formula dia. Data yang berada pada kedudukan ke N tambah 1 bahagi 2. N adalah jumlah kekerapan. Maksudnya 11 tambah 1 bahagi 2. Okey. Okey. Okey, 11. Jadi kedudukan median sama dengan data ke kurungan N tambah 1 bahagi 2. Data ke, jumlah data dia 11. 11 tambah 1 bahagi 2. Jadi median adalah data ke 12 bahagi 2, itu data ke 6. Jadi macam mana nak tahu data ke 6? Okey, tengok. Daripada jadual kekerapan, ini kita panggil sebagai jadual kekerapan. Okey. Okey, daripada masa 10 ni, kekerapan 1. Ini maksudnya data pertama. Kalau 1 tambah 6 jadi 7. Maksudnya tempoh masa 20 minit ni adalah data yang ke 2 hingga 7. Kalau yang kekerapan masa minit 10 ni adalah data yang pertama. Lepas data pertama, data kedua. Kemudian data 30 ni adalah data ke lepas 7 mesti 8. 8 data 8 ke berapa? Maksudnya 3 campur 6 campur 1 jadi 10. 8 ke 10. Manakala 40 minit ni adalah data ke, lepas 10 data ke 11. Okey, jadi kalau data ke 6 maksudnya data inilah
dia berada antara data kedua hingga 7. Data kedua hingga 7 ni adalah 20. Jadi jawapan dia adalah medium sama dengan 20. Okey, data ke-6 ialah 20. Itu cara dia. Jadi medium sama dengan 20. Okey, itu cara nak buat contoh 5. Kamu boleh juga baca buku teks dan cuba faham. Kalau ada masalah boleh tanya cikgu dalam grup Telegram. Okey, seterusnya kita tengok jadual 2. Jadual 2 menunjukkan masa yang diambil untuk menjawab teka silang kata oleh 12 kumpulan murid dalam aktiviti Persatuan Bahasa Melayu. Tentukan median bagi jadual kekerapan ini. Jadi cara nak cari median untuk jadual kekerapan ini, okey, kita kira dulu jumlah kekerapan dia. Okey, jumlah kekerapan sama dengan 2 tambah 4 tambah 5 tambah 1 sama dengan 6, 11, 12. 12 ni nombor genap. Bila nombor genap, kena guna formula. Formula untuk cari kekerapan adalah data ke ini. Okey, data ke median adalah purata data ke n bahagi 2 dan n bahagi 2 tambah 1. Di mana n kecil ni adalah jumlah kekerapan dia. N sama dengan 12. Okey. Jadi purata median adalah purata data ke 12 bahagi 2 dan 12 bahagi 2 tambah 1. Sama dengan purata data ke 6 dan 7. Jadi kamu kena kenal pastilah data ke 6 dan data ke 7. Okey, data ke 6 tadi kita dah tengok tadi data ke 6 yang mana satu. Data ke 6 data ke 6 adalah ni data ke 6. Data ke 6 adalah 20. Okey. Data ke-6 adalah 20 dan data ke-7 juga adalah 20 kerana untuk masa 20 minit ni adalah kedudukan data kedua hingga 7. Jadi di sini data ke-6 dan ke-7 pun adalah data 20. Jadi data ke-6 dan data ke-7 bahagi 2. Data ke-6 adalah 20. Okey, sorry, data 2 hingga 7. Data ke-6, data ke-7. Okey, jap. Cikgu buat silap sikit kat sini. Kita tengok, kita buat lagi sekali untuk data contoh soalan nombor 2 ni. Okey, tengok di sini. Kita kira lagi sekali kedudukan data dia. Sebab dia soalan lain, dia tak sama dengan soalan nombor 1 tadi. Ni soalan dia, soalan 2 dia soalan lain, kena kira satu persatu. Okey. Apabila kamu sudah guna formula, kamu dah dapat nak cari nilai median, di mana median adalah sama dengan purata data ke-6 dan data ke-7. Macam mana nak tahu data ke-6? Okey, tengok macam ni. Okey, data ke-6. Okey, kita ada masa 10 minit, kekerapan dia 2. Kekerapan dia 2 maksudnya kedudukan data 10 minit ni adalah kedudukan 1 hingga 2. Maksudnya kalau kamu tukarkan jadual kekerapan kepada data tak terkumpul, dia akan jadi mula-mula sekali 10 10. Ini data pertama, data kedua, kedudukan kedua. Kemudian baru dia jadi masa 20 minit. 20 minit dia kekerapan dia 4. 20 minit ada 4. 20 20 1, 2, 3, 4. Kedudukan data ini ketiga. Ini data keempat. Ini kelima. Yang ini keenam. Okey, lepas tu data ke-30. 30 ada 5 kali kekerapan. Maksudnya 30 kena berulang 5 kali. 30 30 30 30 30 1, 2, 3, 4, 5. 5, 30. Kemudian 40 sekali. Jadi data ke-30 yang ini adalah data ni 7. Yang ini 8. Ni data ke-9. Ni data ke-10. Ini data ke-11 dan ini data ke-12. Itu cara kita nak tahu kedudukan data. Okey. Jadi data ke-6 adalah nombor 20. Ini 6 ni adalah kedudukan data 3 hingga 6. Atau kalau kamu buat macam ni pun kamu tahu data ke-6 adalah
20. ID 20 ni. Okey. Jadi data ke-6 sama dengan 20 dan data ke-7 adalah ke-7 kat sini. 7 adalah 30. 7 adalah 30. Jadi cari purata, maksudnya 20 tambah 30 bahagi 2 sama dengan 25. 25 ni lah jawapan dia. Okey. Alright. Okey, kita tengok contoh 6 pula. Hitung median bagi situasi di sebelah. Nombor 1, plot titik menunjukkan jumlah bilangan kehadiran murid ke perpustakaan dalam 6 hari. Okey, di mana jumlah kekerapan, kena tahulah macam mana nak tahu. Macam mana nak baca plot titik ni. Tengok ni, cikgu tunjuk. Okey, plot titik. Kita ada, dia kata ada 6 hari. Maksudnya ini hari pertama. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima dan hari keenam. Hari pertama ada bilangan murid yang hadir adalah, kira bilangan titik dia ada 2 orang. Hari kedua ada 1, 2, 3, 4, ada 4 orang. Hari ketiga ada 4 orang juga. Hari keempat ada 2 orang. Hari kelima ada kosong, tiada yang hadir. Hari keenam ada 1 orang. Itu cara kita nak baca. Jadi jumlah kekerapan ataupun jumlah bilangan murid yang hadir kamu tambah je kat sini. 2 tambah 4 tambah 4, 6, 10, 12, 13. Jadi 13. Sebab itulah jumlah kekerapannya adalah 13. Dan jumlah kekerapan ini adalah nombor ganjil. Apabila nombor ganjil, median adalah merupakan data yang berada pada kedudukan guna formula n tambah 1 bahagi 2. Di mana n adalah jumlah kekerapan sama dengan 13 tambah 1 bahagi 2 sama dengan 14 bahagi 2 sama dengan data ke-7. Jadi data ke-7 ni data yang mana? Boleh senaraikan data ke-7. Hari pertama ada data pertama hingga data kedua. Boleh buat macam ni. Hari pertama ni ada 2 data kan? Maksudnya data pertama dan data kedua. Kalau hari ketiga ni adalah, kalau hari pertama data pertama hingga kedua. Kalau hari kedua ni adalah data, lepas data kedua adalah data ketiga hingga ke, campur je. Ini ada 4 campur 2 jadi 6. Data ke-6. Okey, kalau hari ketiga adalah data, lepas nombor 6, 7 lah data ke-7 hingga, campur je. 4 campur 4, 8, 8 campur 2, 10. 7 hingga data ke-10. Kemudian hari kelima, tiada data, tiada kedudukan data. Dan hari ke-6, data dia adalah data ke hari 10. Hari pertama data pertama hingga kedudukan kedua. Hari kedua ni data kedudukan ketiga hingga kedudukan ke-6. Hari ketiga data kedudukan ke-7 hingga kedudukan ke-10. Okey, hari keempat adalah data kedudukan lepas 10 kedudukan ke-11 hingga, campur je, 2 campur 4, 6, 6 campur 4, 10, 10 campur 2, 12. Dan hari kelima tiada data, tiada kedudukan data lah. Hari ke-6 adalah data, adalah kedudukan ke-13. Itu cara nak tahu kedudukan data. Jadi kalau data ke-7 adalah data ini, 7 hingga 10. 7 hingga 10 ni data hari ke berapa? 6. Inilah data pada hari ke-3. Okey, ke-3. Tu dapat jawapan dia. Median sama dengan 3. Okey. Alright. Kita tengok pula contoh 2. Soalan dia, carta palang menunjukkan bilangan kupon makanan yang telah dijual oleh guru kelas tingkatan 2S sempena hari co-curriculum. Jadi macam mana cara nak buat? Okey, mula-mula kamu kena kira dulu jumlah kekerapan. Kena bacalah kat sini. Kekerapan dia pada paksi Y dan bilangan kupon makanan pada paksi X. Jadi, okey, yang satu ni, data satu ni, kekerapan dia 1. Okey, kekerapan dia 1. Maksudnya kupon pertama, kekerapan dia orang beli 1 dan bilangan kupon pada bilangan kupon yang kedua ni kekerapan dia adalah 3. Bilangan kupon yang ketiga
bilangan kupon makanan yang ketiga ni, kekerapan dia adalah 6. Bilangan kupon keempat, kekerapan dia adalah 4. Bilangan kupon kelima ni, kekerapan dia adalah 2. Jadi jumlah kekerapan tambah saja 1 tambah dengan 3 tambah dengan 6 tambah dengan 4, okey, tambah dengan 2. Sama dengan 10, 14, 16. Jadi 16 adalah jumlah kekerapan dia. Jadi 16 adalah nombor genap. Jadi kedudukan median adalah purata data ke N bahagi 2 dan N bahagi 2 tambah 1. Kena ingatlah formula ni. Kalau nombor genap, jadi N adalah jumlah data 16 bagi 2 dan 16 bagi 2 tambah 1. 16 bagi 2 adalah 8, purata data ke 8, dan 16 bagi 2 tambah 9, data ke 9. Jadi kamu kena kira lah data ke 8 dan data ke 9. Okey, data ke 8 kena tambah dengan data ke 9, kemudian bahagi 2. Jadi kena pasti data ke 8 ni adalah hari ke berapa. Jadi kalau hari pertama ni adalah data, okey, contoh hari pertama. Hari pertama adalah data pada kedudukan pertama saja sebab dia satu je. Kemudian hari kedua, data adalah kedudukan ke, lepas satu mesti kedudukan kedua hingga campur je. Bilangan jumlah kekerapan hari kedua 3 campur dengan kekerapan hari pertama 1, 3 campur 1 jadi 4. Jadi 2 hingga 4 pada hari kedua. Kalau pada hari ketiga, okey, bilangan kedudukan data dia, maksudnya lepas kedudukan data keempat mesti kedudukan data ke-5. 5 hingga tambah je kekerapan data pada hari ketiga ni, 3 campur 2, 3 ni ada 6, 6 campur 3, 9, 9 campur 1, jadi 10. Maksudnya 5 hingga 10. Dan pada keempat ni, hari keempat, kedudukan data dia lepas kedudukan ke-10 mesti ke-11. 11 hingga campur je jumlah data dia, 4 campur dengan 10. 4 campur dengan 6, 4 campur 6, 10, campur 3, 13, campur 1, 14. Jadi 11 hingga 14. Dan hari kelima ni adalah kedudukan data ke-15 hingga, campur je, 2 tambah dengan 4, 6, 6 campur 6, 12, 12 campur 3, 15, 15 campur 1, 16. 15 hingga 16. Okey. Jadi kalau nak tahu data ke-8, maksudnya hari ke berapa? Dia kat sini lah. 5, kedudukan data 5 hingga 10. 5 ke 10 ni adalah data pada hari ketiga. Jadi 3 tambah data ke-9 sama juga. Sebab pada hari ketiga ni adalah kedudukan data 5 hingga 10. Maksudnya 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi data ke-9 pun sama 3. Jadi 3 tambah 3 bahagi dengan 2. Jadi 6 bahagi 2 sama dengan 3. Jawapan dia adalah 3. Okey, itu adalah jawapan untuk soalan nombor 2. Okey, alright. Okey, seterusnya kita tengok pula kepada mean. Okey, mean. Hari ini kita telah berjaya mengumpulkan Wan Jogaton setiap kelas, Haikal dan Christina pula bagi tahu saya perlu menghitung purata Wan Jogaton itu untuk membuat laporan kepada Cikgu Amri. Bagaimanakah nilai purata ini dapat saya tentukan? Okey, jadi kutipan Jogaton diberi iaitu tingkatan 1 sebanyak 373.50, tingkatan 2 424, tingkatan 3 363, tingkatan 4 485.15 dan tingkatan 5 355.10. Jadi dalam situasi di atas kita dapat menghitung satu nilai purata Wan Jogaton yang telah dipungut, di mana nilai purata boleh juga disebut sebagai mean. Mean bagi suatu set data ialah nilai yang diperoleh apabila jumlah nilai data dibahagi dengan bilangan data. Okey. Jadi kalau nak tahu mean bagi data kutipan Jogaton ni, kena tambah aja. Tambah 373.5 tambah dengan 424 tambah dengan 363 tambah dengan 485.15 tambah dengan 355.10 bahagi dengan bilangan data. Bilangan data ada 5, bagi 5 lah. Dapatlah mean dia. Jadi untuk mean
Formula dia adalah jumlah nilai data bahagi dengan bilangan data. Okey. Alright, kita tengok contoh 7. Soalan dia, hitung purata wan jogaton yang telah dipungut oleh Haikal daripada setiap tingkatan. Okey, cikgu dah beritahu tadi ya. Jadi bila kamu dah jumlahkan bahagi dengan 5, dapatlah min dia sama dengan 400.15. RM 400.15. Okey. Tengok contoh 8. Okey, plot titik menunjukkan keputusan kaji selidik berkenaan dengan pengambilan bilangan tin air berkarbonat yang diambil oleh 26 orang murid dalam sehari. Hitung min bilangan tin air berkarbonat yang diambil oleh mereka dalam sehari. Nak tahu min, jadi kita kena kira jumlah bilangan data tu bahagi dengan jumlah bilangan hari. Jadi min bilangan tin air berkarbonat sama dengan, okey, untuk hari, okey, untuk data yang kosong, data kosong tu maksudnya tiada murid yang ambil air tin berkarbonat. Ada 4 orang, jadi yang tidak ambil air tin berkarbonat sama dengan dalam kurungan 4 darab dengan kosong. Okey, kemudian tambah dengan yang ambil 1 tin air berkarbonat sehari ada seramai 3 orang. Jadi kurungan 3 darab 1 tambah dengan yang ambil 2 air tin minuman berkarbonat dalam sehari ada seramai 2 orang. Jadi tambah dengan kurungan 2 darab 2 tambah dengan kurungan 5 darab 3. 5 darab 3 ni maksudnya yang ambil 3 air tin minuman berkarbonat sebanyak 3 tin sehari ada seramai 5 orang. Kemudian tambah dengan kurungan 7 darab 4. 7 darab 4 ni maksudnya ada 7 orang murid yang mengambil 4 tin air minuman berkarbonat dalam sehari. Kemudian tambah dengan 2 darab 5. 2 darab 5 maksudnya ada 2 orang murid yang mengambil sebanyak 5 tin air minuman berkarbonat dalam sehari. Dan tambah dengan kurungan 3 darab 6. Di mana terdapat 3 orang murid yang mengambil 6 tin air minuman berkarbonat dalam sehari. Ini merupakan satu gejala yang tidak sihat. Okey. Kerana pengambilan tin air berkarbonat adalah sangat bahaya kepada kesihatan. Okey, kemudian kamu bahagikan dengan jumlah bilangan murid. Jumlah bilangan murid sama dengan 4 tambah 3 tambah 2 tambah 5 tambah 7 tambah 2 tambah 3 sama dengan 78 bahagi 26. Dapatlah jawapan sama dengan 3. Jadi bilangan tin air berkarbonat yang diambil, jadi min bilangan tin air berkarbonat yang diambil oleh mereka dalam sehari ialah 3 tin. Itu adalah min untuk contoh 8. Okey, kita tengok pula kepada contoh 9. Contoh 9, jadual menunjukkan masa penggunaan internet bagi murid tingkatan 2 Iman dalam sehari. Ini adalah suatu jadual kekerapan. Dan ini dipanggil sebagai data terkumpul. Data dalam bentuk jadual dipanggil data terkumpul. Kalau data yang bukan dalam bentuk jadual kekerapan, kita panggil sebagai data tak terkumpul. Jadi kamu kena pandailah baca data ni. Okey, di mana penggunaan internet dalam jam bilangan murid. Contoh, ada 2 murid yang menggunakan internet dalam 1 jam. Ada 6 orang murid yang menggunakan internet selama 2 jam. Ada 11 orang murid yang menggunakan internet selama 3 jam. Dan seterusnya. Soalan dia minta kamu hitung min bagi data yang diberikan dalam jadual kekerapan di atas. Jadi untuk mengira min bagi jadual kekerapan ataupun min data terkumpul, pertama sekali kamu kena jumlahkan bilangan murid ataupun jumlah kekerapan. Jumlah bilangan murid tu sama dengan maksud jumlah kekerapan. Jadi tambah je 2 tambah 6 tambah 11 tambah 7 tambah 9. Dapatlah jawapan sama dengan 35. Okey, dapat 35. Kemudian penggunaan internet ataupun kekerapan penggunaan internet kamu kena darab dengan bilangan murid. Contoh, kalau 1 darab 2, 1 ni terdapat 2 orang murid yang menggunakan internet selama 1 jam. Jadi 1 darab 2 sama dengan 2. Yang ini pula 2 darab 6 sama dengan 12.
Yang kolom ketiga pula 3 darab 11 sama dengan 33. Dan kolom keempat 4 darab 7 sama dengan 28. Dan kolom yang kelima 5 kali 9 sama dengan 45. Kemudian kamu jumlahkan penggunaan internet darab bilangan murid ni, iaitu 2 tambah 12 tambah 33 tambah 28 tambah 45 sama dengan 120. Okey. Okey, jadi min untuk data dalam bentuk jadual kegerapan atau data terkumpul sama dengan hasil tambah kurungan data darab kegerapan bahagi dengan jumlah kegerapan, iaitu sama dengan 120 jam, yang kamu dah kira ni 120 jam bahagi dengan 35. Dapatlah 3.43 jam. Jadi dapatlah min ialah 3.43 jam. Okey. Jadi min bagi data dalam jadual kegerapan boleh diperoleh dengan mengira jumlah hasil darab data dengan kegerapan yang sepadan, kemudian dibahagi dengan jumlah kegerapan. Ataupun min sama dengan hasil tambah kurungan data darab kegerapan bahagi dengan jumlah kegerapan. Okey. Itu nak cari min. Okey, seterusnya kita tengok kewujudan nilai ekstrim. Apa maksud nilai ekstrim? Nilai ekstrim ni adalah nilai yang terlalu kecil atau terlalu besar dalam suatu set data, iaitu nilainya terlalu jauh daripada nilai data-data yang lain dalam setnya. Okey, ambil contoh 10 ni. Masa dalam seminit yang diambil oleh 7 orang murid untuk menyiapkan model poligon 3 dimensi menggunakan blok permainan yang dibekalkan ialah, okey, kita ada 5, 6, 7, 7, 8, 9 dan 20. Kalau kamu perhatikan data 20 ni, nilai dia terlalu besar berbanding data-data lain. Jadi, nilai 20 ini kita panggil sebagai nilai ekstrim. Okey, nilai ekstrim. 20 ialah nilai ekstrim kerana nilainya jauh lebih besar daripada data-data yang lain. Okey, alright. Kita tengok contoh 11. Kena pasti nilai ekstrim dalam set data di bawah, jelaskan jawapan anda. Okey, diberikan satu set data ada negatif 5, 0, 1, 3, 3, 5, 6. Jadi kalau kamu perhatikan, negatif 5 ni merupakan satu data yang mempunyai beza yang jauh berbanding dengan data-data lain. Okey, tengok beza dia. Kalau 0 dengan 1 beza 1 je, 3 dengan 1 ni beza dia 2 je. Kalau 5 dengan 0 beza dia 5, 6 dengan 0 beza dia 6. Okey. Tapi kalau kamu perhatikan 0, 1, 3, 3, 5, 6, kesemua ni adalah nombor positif. Tapi negatif 5 tiba-tiba ada satu nombor yang nilai dia negatif 5. Jadi negatif 5 ni adalah satu nilai yang dipanggil nilai ekstrim kerana nilainya terlalu jauh lebih kecil berbanding data-data yang lain. Jadi kamu kena tahu juga kesan nilai ekstrim. Okey. Contoh 12. Set data di bawah ialah data wang saku yang dibawa oleh 5 orang murid ke sekolah. RM3, RM4, RM4, RM6, RM8. Hitung mod, median dan min bagi data tersebut. Dan soalan nombor 2, anda dikendaki menggantikan RM8 dengan RM32. Kemudian hitung nilai mod, median dan min yang baharu. Okey, kita tengok soalan pertama dulu. Cari mod dulu. Mod bagi data RM3, RM4, RM4, 68. Ingat, mod adalah data yang mempunyai frekuensi yang paling tinggi atau data yang paling kerap berulang. Paling tinggi dia berulang. Jadi kat sini RM4 ya, dia berulang 2 kali. Jadi mod sama dengan RM4. Kemudian nak cari medium. Nak cari medium macam mana? Nak cari medium, kita kena susun dulu data tersebut dalam susunan tertib menaik atau menurun. Jadi data ni RM3, RM4, RM4, 68 memang dah disusun dalam tertib menaik. Jadi kita cari median dia, kita potong dulu data belah kiri 1, belah kanan 1, potong lagi belah kiri 1, belah kanan 1, dapatlah median sama dengan data yang berada dekat tengah-tengah iaitu RM4. Okey. Kemudian min. Nak cari min, kita kena jumlahkan kesemua data bahagi dengan bilangan data. Jadi min sama dengan RM3 tambah dengan RM4 tambah RM4 tambah RM6 tambah RM8
bahagi dengan bilangan data ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Bahagi 5. Sama dengan RM25 bahagi 5 sama dengan RM5. Okey, itu jawapan untuk soalan 1. Dan soalan 2, okey, apabila kamu gantikan RM8 dengan RM32. Okey, maksudnya RM8 tu bagi data tu kamu gantikan dengan RM32. Jadi RM8 gantikan dengan RM32, dah kamu gantikan dengan satu nilai ekstrim yang terlalu besar berbanding data lain. Jadi kesan dia mode, kalau kamu kira mode tetap sama, tak berubah. Mode sama, tak berubah. Median juga kalau kamu kira, kamu susung, kamu dapat sama median dia sama dengan 4. Tapi yang berubah adalah nilai mean. Mean bila kamu tambah ke semua data ini dan bahagi dengan 5, kamu dapat median dia adalah berlainan. Dia akan jadi median baru iaitu RM9.80. Jadi hasil daripada pengiraan menunjukkan bahawa apabila suatu nilai ekstrim wujud dalam set data, maka data tersebut akan mempengaruhi nilai mean sahaja. Dia tak mempengaruhi nilai mode dan median. Seperti contoh di atas. Nilai mean didapati berubah dengan peningkatan sebanyak RM4.80. Okey. Kita tengok pula kepada subtopik 12.1.2. Kesan perubahan suatu set data terhadap nilai mode, mean dan median. Yang pertama, apabila data ditukar secara seragam. Okey, apa kesan dia? Kita tengok ni. Okey. Okey. Kalau berlaku perubahan data secara seragam, dia akan menyebabkan perubahan nilai mean, median dan mode secara seragam juga. Namun, apabila data itu diubah secara tidak seragam, maka nilai mean, median dan mode juga akan berubah secara tidak seragam. Okey, kita tengok contoh 13. Okey, Kanang membeli 5 jenis alat tulis di koperasi sekolah yang masing-masing berharga RM1, RM2, RM3, RM3 dan RM6. Okey, soalan A, hitung mean, median dan mode bagi set data tersebut. Dan B, hitung mean, median dan mode baharu jika setiap harga alat tulis itu ditambah RM2 dan didarab dengan 3. Okey, kita tengok penyelesaian yang pertama. Okey, nak cari mean, kita tambahkan saja data ni. Okey, RM1 tambah dengan RM2, tambah RM3, tambah RM3, tambah RM6, bahagi dengan bilangan data ada 1, 2, 3, 4, 5, bahagi dengan 5. Dapatlah RM15 bagi 5 sama dengan RM3. Dan median, nak cari median, kita susun dulu data ni mengikut tertib menaik. 1, 2, 3, 3, 6. Okey, kemudian kita cari median dia, potong belah kiri 1, potong belah kanan 1, kiri potong 1, belah kanan potong 1, tinggallah median sama dengan 3. Okey, jadi median sama dengan 3. Okey, kemudian mode. Mode adalah data yang paling tinggi, yang paling banyak kerap berulang, iaitu adalah RM3. Okey, kemudian tengok soalan B1. Data baharu apabila nilai asal ditambah RM2. Okey, maksudnya nilai asal ni ditambah RM2. Kalau tadi RM1 dia campur 2 jadi RM3. Kalau RM2 campur 2 jadi RM4. RM3 campur RM2 jadi RM5. RM3 campur 2 jadi RM5 dan RM6 campur 2 jadi RM8. Bahagi dengan 5 sebab ada 5 bilangan data. Jadi mean sama dengan RM25 bahagi 5 sama dengan RM2. Jadi kalau kamu perhatikan mean juga adalah ditambah dengan RM2 berbanding dengan mean asal. Mean asal yang sebelum tadi RM3 tambah 2 jadi RM5. Kalau median pun sama. Apabila kamu susun median, kamu dapat median dia adalah RM5. Kalau median yang sebelum ni RM3, kamu tambah 2 jadi RM5. Dan mode pun sama. Kalau kamu susung data yang baru ni, kamu cari data yang paling tinggi, kekerapannya sama dengan RM5. Jadi mode yang asal, mode sebelum tadi RM3. Kalau tambah 2 jadi RM5. Sama juga, nilai mode asal juga ditambah RM2.
Okey, kita tengok pula B2. Okey, data baharu apabila nilai asal didarab 3 iaitu RM3, RM6, RM9, RM9 dan RM18. RM18. Jadi min sama dengan RM3 tambah RM6 tambah RM9, RM10, RM9, RM18 bahagi dengan 5. Okey, jadi sama dengan RM45 bahagi 5 sama dengan RM9. Jadi dapat min sama dengan RM9, iaitu kalau kamu bandingkan dengan min asal, sama juga. Min asal darab 3 dapat RM9. Dan kalau kamu cari median, kamu dapat median yang baharu ni sama dengan RM9 juga. Sama juga median asal, kamu darab 3 dapat 9. Begitu juga mod. Mod sama dengan 9, RM9. Kalau mod asal iaitu 3, darab 3 dapat 9. Okey, jadi berdasarkan contoh tersebut, apabila data diubah secara seragam, nilai min, median dan mode yang baharu juga berubah secara seragam. Okey, alright. Okey, itu saja kelas kita hari ini.